InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita berkesempatan pada petang ini untuk sama-sama berkumpul, bertemu di dalam satu majlis, iaitu kita buat kuliah harian kita. InsyaAllah kita akan menyambung satu lagi tajuk, iaitu berkenaan dengan basirah, pembinaan, proses pembinaan basirah, mata hati bagi seseorang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita memulakan dengan kita mengucap dua kalimah syahadah, mentajdidkan iman kita, memperbaharui syahadah kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Marilah sama-sama kita merendahkan hati-hati kita untuk sama-sama kita tunduk kepada Allah, untuk sama-sama kita merasakan bagaimana kekuasaan Allah dalam hidup kita. Kita nak rasa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah memberikan kepada kita peluang yang banyak untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita, dan insya-Allah sama-sama kita membina kekuatan-kekuatan untuk kita berhadapan dengan akhir zaman, insya-Allah. Dan akhir zaman ini adalah merupakan salah satu perkara yang perlu kita ambil berat, insya-Allah. Dan kita telah berbincang panjang tajuk berkenaan dengan basirah ini, dan alhamdulillah kita telah hampir-hampir tidak banyak lagi sebenarnya kalau kita nak bincang, tapi kita akan tengoklah apa yang mampu. Kita telah membincangkan berkenaan ada lima jenis basirah, mata hati yang ada pada manusia ini. Dan daripada lima ini, dua yang pertama itu adalah yang buruk, yang kedua itu adalah sebut mautul basirah, mautul basirah ataupun fasadatul basirah, iaitu mata hati yang mati ataupun mata hati yang tertutup. Yang ini adalah kepada orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, Dan kedua disebut sebagai masdatul basirah, iaitu mata hati ada tetapi tertutup. Tertutup. Ini saya ulang semula. Yang ketiga ialah syu'aul basirah. Syu'aul basirah, iaitu mata hati yang bersinar. Jadi kita sebut dah yang ketiga ini adalah lil awwalil salikin. Dan masdudatul basirah itu adalah lil muslimin, ataupun yang awam, orang-orang yang awam dalam orang Islam yang awam. Dan orang-orang yang, dan syu'atul basirah, syu'aul basirah itu adalah merupakan orang-orang yang berpermulaan, yang baru bergerak dalam tarbiyah, baru duduk dalam tarbiyah, baru nak mendengar, membina kekuatan diri dia. Orang-orang yang mubtadiin itu ialah orang-orang yang baru nak bermulalah berjalan menuju kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata hatinya itu sudah mula dibuka cahayanya. Allah telah mula buka cahayanya, di mana dia boleh menggunakan cahaya akal. Cahaya akal. Mula menggunakan syu'ul basirah ini ialah akalnya itu diberikan cahaya. Jadi orang yang tertutup, masdudatul basirah tu, yang kedua tu, dia adalah orang-orang yang mata hatinya ada tapi tidak ada cahaya, tertutup. Jadi peringkat yang ketiga ini adalah orang-orang yang berjalan, yang duduk dalam tarbiyah, proses menerima peringatan, melalui proses-proses mendapatkan hidayah Allah, majlis-majlis ilmu dan sebagainya, maka mereka dibukakan dalam hati mereka itu cahaya, dan cahaya itulah yang disebut sebagai syu'ul basirah, iaitu mata hati yang mula bersinar. Lil awal salikin, iaitu di awal salikin ini orang-orang yang memulai perjalanan untuk mengenal Allah. Dan syu'ul basirah ini akan dia perkara yang pertama sekali selepas dia melalui jalan tadi, dia akan mula merasai dirinya hamba. Dia rasa dirinya hamba, dia rasa dirinya lemah di hadapan Allah, hina, dan kemudian selepas itu dia akan merasakan bahawa Allah Subhanahu sangat dekat. Jadi ini tanda awal yang ada kepadanya, syu'ul basirah. Dan kemudian dia akan mula berjalan, membuka satu-satu perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah, dia mula berkenalan, sehingga dia merasakan bahawa dia adalah rapat dekat dengan Allah. Bagaimana Allah gambarkan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka jika ditanya kepadaku oleh hamba-Ku tentang aku, maka aku ni dekat. Jadi sini digambarkan orang yang punya syu'ul basirah ini, orang yang telah dibukakan pintu hati ataupun mata hati dari dengan cahaya-cahaya yang telah sebelumnya tertutup, maka dia mula merasai dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia merasai bagaimana Allah Ta'ala sentiasa bersama dia. Ini peringkat awal. Sebab itu saya sentiasa menekankan bahawa peringkat awal ni, basirah itu ialah bila kita merasa dekat dengan Allah, mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bincang panjanglah tentang soal basirah itu, sehingga akan menyebabkan mereka ini mempunyai akhlak-akhlak yang tentu. Kemudian yang keempat ialah ainul basirah. Ainul basirah ini ialah, ataupun kita sebut ainul basirah khassah dan khassah salikin, iaitu mata hati. Dan kita melihat seseorang itu melihat itu dengan mata hati. Yang tadi itu seseorang itu melihat dengan mata akal dia, berfikir. Yang syu'ul basirah itu dia melihat dengan pemikiran dia. Dia melihat dengan pemikiran dia. Apa yang ada, dia cuba tengok pokok sebagainya, dia mula berfikir, merasakan bahawa ini adalah merupakan ciptaan Allah. Ciptaan Allah ini merupakan suatu yang dijadikan dengan kesempurnaan sifat Allah tadi. Maka syu'ul basirah itu yang nombor 3 ni, peringkat pertama. Lil awwal salikin, peringkat yang pertama orang yang berjalan menuju Allah ini, maka dia rasa dekat. Jadi apa beza dengan ainul basirah? Ainul basirah ini yang khassah salikin, khusus untuk orang-orang yang berjalan menuju Allah ini. Dan orang yang telah diberikan oleh ainul basirah ini ialah orang-orang yang mula memahami akan maksud ilmu yakin. Ilmu yakin, ataupun dia bukan sahaja dia melihat dengan ilmu, tetapi dengan keyakinan. Ini pun ainul basirah. Jadi akal berfikir, cahaya akal tu diberi cahaya berfikir. Kemudian bila pemikiran tu membawa kepada keyakinan, dan ilmu yakin, itu disebut ainul basirah. Jadi ainul basirah ni, dia akan melihat dengan mata hati dia. Maka jadilah mata dia melihat dengan iman, telinganya melihat dengan iman, lidahnya bercakap dengan iman. Dan di sini kita lihat bagaimana orang-orang yang ada ainul basirah ini adalah orang yang telah banyak dibukakan oleh Allah af'alnya, sifatnya, namanya, nama Allah, tetapi belum sempurna lagi. Belum sempurna. Jadi mulalah kesibukan duniawi dibuang sedikit demi sedikit. Mulalah syahwat dan nafsunya telah mula dijauhi sedikit demi sedikit. Maka dia telah melihat hakikat dirinya yang lemah dan kekuatan Allah, kehebatan Allah. Ini ainul basirah. Maka kesibukan dunia, kesibukan nafsu, kesibukan dosa telah dihilangkan dengan cahaya ini. Bila ada cahaya ini, ainul basirah ini, mula kita dah tak nampak dah sibuk dengan, dah tak kisah dah nak cari duit banyak, nak kerja pangkat tinggi, dah tak kisah dah. Dah tak kisah dengan dunia tadi. Dia mula melihat bahawa tidak ada apa yang lebih baik lagi melainkan
dan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja mendapatkan mengenal Allah dan meredha Allah. Ini ainul basirah. Dan ainul basirah ni mata hati yang dibuka tadi itu, maka tapi dia belum lagi sempurna. Dia maknanya dalam hati dia masih ada lagi hajat-hajat, matlamat untuk dapatkan dunia, masih ada lagi. Belum bersih habislah. Masih ada lagi nak dapatkan pangkat, harta. Nak target kita dengan ekonomi kita, nak target kita, sasaran kita, jawatan kita. Jadi apabila sasaran itu menguasai diri dia, maka akan tertutuplah cahaya itu tertutup. Bila dunia masuk, tertutup cahaya. Dia terbalik ya, terbalik. Bila dia mula meninggalkan dunia, cahaya itu dibuka oleh Allah. Jadi persaingan tu masih ada. Dan bila dia kalah dalam persaingan itu, dia peringkat ainul basirah ini, dia boleh kalah lagi dengan maksiat dan sebagainya, maka pada ketika itu dia akan tertutuplah mata hatinya itu. Akan tertutuplah mata hatinya. Jadi kita dah bincanglah tentang ainul basirah itu. Dan kemudian yang kelima ini ialah disebut haqqul basirah. Dan haqqul basirah ni ialah bagi mereka yang telah melalui su'aul basirah, kemudian telah melalui jalan menuju kepada Allah, meneruskan mengenal Allah. Allah bagi lagi cahaya sehingga sampai peringkat ainul basirah, sampai pada peringkat penglihatan dengan mata hati. Dia melihat dengan mata hati, mendengar dengan basirah, melihat dengan basirah, mendengar dengan basirah, bercakap dengan basirah. Dia melakukan kerja-kerja dengan basirah. Jadi semua itu dengan basirah, maka dia akan sampai kepada ainul basirah sehingga menuju kepada kesempurnaan. Maka kesempurnaan kepada mata hati itu digambarkan oleh para ulama kita adalah haqqul basirah, itu kesempurnaan. Apa maksud kesempurnaan di sini? Dia sudah sampai pada Allah. Jadi sampai pada Allah, jangan kita maksudkan, jangan kita bayangkan fizikal kita sampai ke Allah. Fizikal Allah tidak sama dengan makhluk, tak boleh bayangkan. Dia bukan masalah membayangkan. Membayangkan itu tak boleh. Kita hanya merasai bagaimana keakraban kita. Mula-mula dengan, jadi ainul basirah ini dia menuju kepada disebut al-muqarrabin. Jadi al-muqarrabin ni maknanya ainul basirah. Al-muqarrabin kan. Jadi ashabul yamin kita sebut sebagai su'aul basirah, ashabul yamin. Jadi al-muqarrabin dipanggil ainul basirah. Kemudian haqqul basirah telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu disebut sebagai apa? Apa yang disebut itu? Haqqul basirah al-wasilin. Al-wasilin ni lebih dekat dengan Allah sebab dia dah sampai pada Allah. Maka seseorang yang telah sampai kepada Allah ini digambarkan dalam tulisan-tulisan para ulama kita, bagaimana dia lah merupakan seorang yang sudah mencapai tahap disebut tingkatan cahaya ilahi. Cahaya ilahi dah sampai ke dia, maknanya haqqul basirah ni adalah merupakan seorang yang telah sampai kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya ia hanya melihat kepada Allah pada masa itu, dia dah tenggelam dah dengan cahaya Allah. Dia melihat kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Dia melihat kesempurnaan Allah. Tidak melihat lagi apa pun. Tak ada nampak dah apa pun. Dia hanya melihat kekuasaan Allah. Dia hanya melihat kehebatan Allah. Tidak ada sekutu lagi dah. Tidak ada lain lagi dah setanding dengannya. Tidak ada satu kekuatan-kekuatan lain yang menyamai Allah. Maka inilah digambarkan sebagai seorang yang mencapai tahap, disebut sebagai tahap mentauhidkan Allah yang paling tinggi sekali. Mentauhidkan Allah yang paling tinggi. Bukanlah maknanya dia mengatakan bahawa semua ni Allah, wahdatul wujud. Maknanya semua ni makhluk dan Allah sama, bukan. Makhluk tetap makhluk, tapi perasaan dia sudah sampai peringkat dia melihat bahawa tidak ada lain yang wujud melainkan Allah. Yang ada ini hanyalah merupakan makhluk tadi, tak ada apa-apa, kosong. Makhluk ni kosong sampai peringkat makhluk itu tak ada apa-apa. Dan kemudian hakikatnya dia melihat di alam sekitarnya, contohnya, maka dia melihat alam sekitar ni pada hakikatnya tidak akan berdiri, tidak akan hidup, tidak akan bergerak, melainkan semua itu memerlukan kepada Allah, ketundukan kepada Allah dalam hatinya. Maka nampak macam sama, macam kita sebut ainul basirah tu macam sama, tapi sebenarnya tak sama. Ainul basirah dia masih lagi berjalan.
masih lagi boleh jatuh dan bangun. Boleh jatuh dan bangun. Hakul basirah ini dia telah sampai kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi, itu al-wasilin, golongan yang sampai kepada Allah tadi, usul sampai kepada Allah tadi, maka dia tak melihat dah. Hakikat Allah yang maha hebat tu telah tenggelamkan diri dia. Telah tenggelamkan alam ni. Kalau dia nampak pun pokok, dia nampak pun bangunan, dia nampak pun manusia, dia nampak diri dia sendiri pun, semua tu tidak akan ada melainkan dengan adanya Allah. Dia merasai Allah Subhanahu Wa Taala tu, kewujudan Allah dan kekuasaan Allah mendahului yang lain. Dia tengok di mana ni sampai peringkat mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita lihat pada kita hari ini bagaimana, dan proses ini adalah merupakan satu proses yang besar, yang memerlukan masa, yang memerlukan hidayah. Ini anugerah Allah. Allah tak bagi pada semua orang. Hakul basirah ni Allah tak bagi kepada semua orang. Orang yang benar-benar mendapat, ada special lah kita katakan, ada sifat-sifat yang tertentu, maka pada masa itu dia tidak melihat dia tidak melihat apa pun yang ada di hadapan dia, hakikatnya melainkan Allah sahaja. Jadi dia, yang lain semua itu adalah merupakan sesuatu yang tidak boleh berdiri dengan sendiri, tidak boleh ada dengan sendiri. Maka hati dia, pemikiran dia tidak lagi menarik perhatian kepada alam ni. Alam ni semua dia tak menarik dah. Dah tak ada apa dah. Dan alam dia tak ada apa dah. Hati dia macam itu, pemikiran dia macam itu. Hati dia dah melihat dah kehebatan Allah, dia tak nampak dah kehebatan makhluk. Dan hati dia dah melihat dah kekuatan Allah, dia tak melihat dah kekuatan makhluk. Jadi kalau orang sang nila menulisnya, dulu guru-guru dulu tak mau ajar ilmu ini kalau belum sampai 40 tahun. Sekarang ni kita kena sampaikan. Kenapa kita kena sampaikan? Sebab nak kiamat dah. Dajjal nak keluar dah. Fitnah paling besar, Al-Masih Dajjal akan keluar. Fitnah yang menakutkan lebih besar daripada Dajjal itu ialah al-ulama usu, ulama yang jahat. Begitu juga umara usu ataupun a'immatul mudillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Jadi kita kena dedahkan proses ni. Supaya apa? Supaya dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kita akan diberikan kekuatan, dan tak sampai banyak pun, sikit cukuplah. Tapi sehingga akhirnya sekurang-kurangnya kita faham kita mesti berada di tiga yang terakhir, yang paling tinggi ni. Yang pertama kita sebut tadi ialah mautul basirah ataupun fasadatul basirah. Iaitu basirah yang mati, yang rosak. Ini orang kafir. Yang kedua disebut masdudatul basirah. Basirah yang tertutup. Ada iman, ada Islam, tetapi tertutup, tak nampak. Dia melihat nikmat Allah, tapi dia tak merasai itu nikmat Allah. Tu kebanyakan kita masih lagi macam gitu kan. Kita dapat nikmat, kita tak rasa daripada Allah. Kita rasa kita yang beli, kita yang punya. Kita melihat diri kita lagi. Kemudian yang ketiga ialah sebut ainul basirah. Minta maaf. Kita dapat su'atul basirah yang ketiga. Yang keempat ialah ainul basirah. Ainul basirah ni maknanya dia melihat dengan pandangan mata hati. Ini kita sekurang-kurangnya nak sampai hak ni. Untuk menjadi orang yang berdepan dengan Dajjal ni, kita nak menyampaikan diri kita kepada ainul basirah. Dan apakah ainul basirah ini? Ainul basirah ni bagi mereka yang mendapat hidayah Allah di akhir zaman, dia melihat dengan mata hati dia. Ini proses yang kita nak lalui. Iaitu proses di mana pada masa itu, dan sehinggakan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah tadi, sehinggakan apa yang kita lihat, kita melihat mata dengan pandangan iman. Melihat mata kita melihat dengan iman. Telinga kita mendengar dengan iman. Lidah kita bercakap dengan iman. Kita dah tak cakap dah. Peringkat ainul basirah ni kita tak berbual-bual dah, melainkan perbualan kita itu didorong oleh iman. Ini disebut masdar wahid. Setengah-setengah ulama disebut, digambarkan masdar wahid, iaitu sumber yang satu je. Maksudnya tidak melakukan pergerakan, tangan tak diangkat, kaki tidak berjalan, jantung tidak berdenyut, dan pergerakan dia yang zahir dan yang batin, hati tidak terdetik, hati tidak merasai, melainkan sumbernya, masdarnya mentauhidkan Allah. Masdarnya al-iman. Dan masdar al-iman inilah yang dibina.
Di dalam inilah yang membentuk disebut ainul basirah, sehingga setiap pandangan mata, pendengaran telinga, perbualan lidah, pergerakan tangan, kan, setiap detik nadi dan jantung dia, kan, berdasarkan kepada iman kepada Allah. Ini proses. Sebab tu kita mahu mendedahkan kepada kita di sini, bagaimana kita perlu melalui proses ini. Tapi ainul basirah ini masih lagi boleh jatuh, masih lagi boleh, kan, terpelecuk, tergeletik, tergolek dengan dunia. Kenapa? Masih lagi ada dalam hati dia hajat-hajat nak dapat dunia, hajat-hajat nak dapat, kan, wang, wanita, laki-laki, kan, anak-anak, masih ada lagi hajat-hajat, masih lagi ada hajat-hajat nafsu tadi. Dan hajat ini apabila dia menguasai, maka cahaya itu akan mundur. Cahaya itu akan mundur. Hari ini, contohnya kita boleh rasa sayang pada Allah. Kita rasa sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba, oleh kerana nafsu kita mendahulukan nafsu, besok kita tak dapat dah sayang macam mana hari ini. Dia boleh jatuh, dia boleh naik. Ini ainul basirah masih lagi boleh. Dia tidak sampai pada kesempurnaan. Mungkin kita boleh merasai sifat-sifat Allah yang tertentu, tapi sifat-sifat Allah yang lain kita tak rasa lagi. Kita rasa sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Allah ni maha penyayang, pengasih, maha pengampun, contohnya Allah Al-Ghafur, kan. Jadi nak sebut sini, dia rasa, maka dia sanggup buat jahat lagi. Kenapa dia kata Allah ni penyayang, Allah ni pengasih, dia boleh buat jahat lagi, dia boleh sanggup dengan dosa kecil, dosa besar. Kenapa dia kata Allah ni maha penyayang, Allah maha pengasih, dan Allah maha pengampun. Jadi dia boleh rasa yang itu dulu hati dia, kan. Tetapi dia tak rasa lagi Allah ni Al-Qahar, Allah ni maha perkasa, Allah Al-Qawi, Allah Al-Jabbar, Allah maha kuat, Allah maha mengalahkan, Allah Al-Muntaqim, Allah maha menyeksa, dia tak rasa. Allah maha mengazab, tak rasa lagi dia. Jadi sebahagian dia rasa, sebahagian tak rasa. Sebab tu dia boleh naik, boleh turun, boleh naik, boleh turun. Apabila dia kalah dalam pertarungan dia, hari itu dia ikut nafsu, hari itu dia berdosa, dia buat dosa, tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan menjadi jatuh, turun. Tapi dia tak jadi, dia masih lagi ada cahaya tu, ada lagi. Cuma dia turun gitu, kan. Ini orang yang peringkat ainun basirah. Tapi apa beza dengan hakul basirah? Hakul basirah ni orang yang dah sampai pada Allah. Allah menganugerahkan kepada dia cahaya. Cahaya yang sehingga dengan cahaya itu hatinya itu disinari dengan asas yang kuat, iaitu sehingga mencapai kepada disebut hakul basirah, cahaya Allah. Al-haq, al-haq tu apa? Al-haq tu, al-haq tu Allah, al-haq, yang maha benar. Nama Allah Al-Haq. Al-Haq, cahaya daripada ilahi, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang yang telah mencapai tingkatan cahaya Allah ini, maka dia tidak hanya melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia juga telah hilang apa yang sekitarnya. Dia tak nampaklah sekitar. Bukan tak nampak physically, fizikal nampak, tapi hatinya merasa tak ada apa-apa dah. Dah tak ada perasaan lah dengan dunia ni, tak ada perasaan. Kita singkatan, kita kata tak ada perasaan, macam itu. Dah tak ada lah hajat-hajat untuk mendapat dunia, tak ada dah. Hajat-hajat untuk mendapat ekonomi, tak ada dah. Hajat, walaupun dia berusaha, dia masih lagi duduk kat dunia ni. Dia masih hidup, dia masih menjalani kehidupan dia. Tapi masa itu keagungan Allah, kehebatan Allah, kesempurnaan Allah, kasih kepada Allah mengalahkan kasih kepada yang lain. Maka tidak ada lagi dah sesuatu yang setanding dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang setanding dengan Allah. Maka dia hanya sayang kepada Allah, cinta kepada Allah. Hak lain dia tak rasa apa-apa. Kalau ada pun rasa dalam rangka dia cinta Allah, dalam rangka dia kasih Allah. Ini hakul basirah. Dia dah memandang dunia ini dengan pandangan yang hambar. Yang hambar, tak ada apa-apa dah, kecuali apa yang nak dicapai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada lain lagi setanding dengan Allah. Maka tidak ada lagi sekutu dengan Allah. Tidak ada dah. Hari ini kita ada lagi. Kadang-kadang kita rasa, kan, sayang kita kepada diri kita lebih daripada sayang kepada Allah. Sayang kita kepada anak-anak lebih daripada sayang kepada Allah, masih lagi rasa. Ini peringkat ainul basirah ataupun su'ul basirah.
peringkat ketiga dan keempat. Ada lagi kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tapi hanya apabila hati kita telah benar-benar mengenal Allah, mengenal af'al, perbuatan, sifat dan nama-nama Allah, zat Allah tadi, maka bagi sampai peringkat itu, maka dia akan melihat tidak ada satu pun di samping Allah. Tidak ada satu pun di samping, dia hanya melihat Allah. Malahan mereka akan melihat alam sekitar, apa sahaja yang ada di sekitar kita hakikatnya tidak ada dan tidak boleh berdiri dengan sendiri, melainkan semua itu daripada Allah. Semua itu adalah daripada keagungan Allah, kekuatan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zul Jalali wal Ikram. Ini hakul basirah. Tapi untuk sampai kepada peringkat ini, maka dia perlukan proses lagi lah. Sebab tu kita kena faham, kita tak boleh rasa apa tau. Tak boleh rasa kita ni dah okey, cukup lah, aku ni dah boleh berzikir, aku ni dah boleh semayang, aku dah boleh baca Quran, kan. Kita rasa dah okey dah, aku dah boleh tinggalkan dosa aku, kita rasa okey. Mungkin kita boleh meninggalkan dosa kita ini sebab kita memahami contohnya Allah Subhanahu Wa Taala itu, kan, seorang Tuhan yang Maha Pengampun, ataupun Maha Kuat. 1, 2, 3, 4 nama Allah. Saya kata nama Allah ni ada banyak, 99 nama yang dikenali dalam Quran, dan satu nama lagi yang digambarkan oleh para ulama yang menghurai, dan juga nama-nama yang lain, banyak lagi nama Allah. Maka orang yang telah sampai kepada peringkat hakul basirah, basirah yang sebenar, al-haq, cahaya ilahi ini, maka mereka akan menganggap bahawa alam semesta ini, kekayaan yang ada dalamnya seolah-olah tidak ada, tak ada nilai, tak ada macam itu. Hati dia tak ada dah, tak berminat dah. Tapi dia berusaha, bukan maknanya dia tidak berusaha, bukan maknanya tidak, tetapi hati dia tak minat. Dia buat sebab Allah perintah. Dia pergi bekerja sebab Allah perintah dia bekerja. Dia belajar sebab Allah perintah dia menuntut ilmu, belajar. Dia bergaul dengan kawan-kawan sebab Allah perintah. Dia berkahwin sebab Allah perintah dia berkahwin. Bukan lagi hanya kerana nafsu dia dah. Dia buat sesuatu kerana Allah perintah, kerana apa yang Allah suruh dia. Dia tinggalkan sesuatu kerana apa yang Allah suruh tinggalkan, dia masih buat. Dia tidaklah kata, oh bila dah sampai peringkat hakul basirah ni, dia tak payah semayang dah. Bukan. Hakikatnya, hatinya begitu. Yang ini, maka pada masa itulah kita akan melihat bagaimana yang digambarkan oleh ulama-ulama mursyid, ulama-ulama mursyid ahlul muhaqqiqin, mereka yang berpegang dengan al-haq, daripada guru-guru kami yang telah berkata, saya quote, ini perkataan daripada tuan-tuan guru kita lah, muhaqqiqin, ulama yang muhaqqiqin ini, mereka yang berpegang dengan al-haq telah mendapat hidayah. Allah kata, seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat tawaduk. Kita tak akan capai peringkat tawaduk, peringkat rendah diri, tadaruk, memerlukan Allah, kecuali setelah hatinya bersinar dengan cahaya penyaksian dan melihat Allah, nur syahadah. Cahaya penyaksian dan melihat Allah dengan basirah. Dan ketika hati sudah bersinar dan menyaksikan Allah, pada masa itu hatinya dengan basirahnya melihat Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah, kehebatan Allah, kasih sayang Allah, telah bersama-sama dengan melihat kehebatan Allah tadi, maka leburlah nafsunya, hancur nafsu dia, dah tak terpikat dengan lain dah. Nafsu dia tu dah tak terpikat dengan lain dah. Nafsu dia dah tak mau dah yang lain, kerana dia hanya telah mendapat Allah dalam kehidupan dia, sehingga dia akan diberikan Allah kekuatan untuk istiqamah. Bila orang yang telah benar-benar sampai kepada Allah ini, Allah bagi dia kekuatan istiqamah, sebab nafsu dia tak ada dah. Bila nafsu sudah tak ada, maka apa lagi yang menghalang dia untuk berada dalam keadaan yang melawan Allah, melupai Allah, melalaikan Allah? Tak ada dah. Dia jadi lebih baik daripada malaikat. Kenapa jadi lebih baik daripada malaikat? Malaikat memang tak ada nafsu. Jadi malaikat boleh beramal, malaikat boleh buat apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa gangguan. Jadi manusia bila sudah sampai proses tarbiyahnya hakul basirah tadi, peringkat yang paling tinggi yang kita boleh capai, yang mendapat cahaya al-haq, cahaya Allah tadi, maka nafsunya tadi dah tenggelam,
dah tenggelam, dah tak rasa apa-apa dah. Bukan dia tak ada nafsu, dah tak rasa apa-apa. Nafsu masih ada sebab dia manusia. Sebab dia manusia. Manusia bukan kita suruh potong nafsu dah. Allah suruh kontrol. Ini kecintaan kepada Allah yang paling hebat, ketundukan, tawaduk kepada Allah yang paling hebat, paling tinggi, sehingga nafsunya dah tak ada apa-apa. Nafsu dah tak ada apa-apa, dah tak rasa apa-apa. Leburlah, hancurlah nafsunya, sehingga dia akan konsisten. Maka jadi macam malaikat, dia konsisten, dia boleh melakukan apa yang dikatakan ubudiyah tadi, peribadatan kepada Allah lillahi wahdah tadi. Dia boleh konsisten dengan menetapi, dengan ketetapan yang hakiki, ketetapan Allah, mengikut syariat Allah, mengikut perjuangan, dia berjuang. Dan berakhlak dengan akhlakul karimah, iaitu dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dia pun berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi ini adalah peringkat yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka yang benar-benar melalui jalan tarbiyah, benar-benar melalui jalan untuk mengenal Allah. Maka jadilah apabila sampai kepada hakul basirah ini, maka dia mempunyai tahap pengabdian yang paling tinggi. Dia dah tak syirikkan dah Allah. Dia tak ada dah lagi syirik. Apa maksud syirik? Contohnya kita sayang Allah, kita sayang juga dengan diri kita, sayang dengan anak-anak kita, tu syirik juga. Kita tengoklah level dia macam mana kan. Ada juga yang ini terus dia sayang Allah, dia agungkan Allah, dia besarkan Allah, dia berubudiah kepada Allah tanpa nafsunya itu yang telah lebur, kerana dia telah melihat kehebatan Allah dengan basirah dia tadi. Allah memberi cahaya kepada basirah dia. Ini adalah anugerah yang paling indah daripada Allah kepada hamba-Nya, iaitu mereka dapat menyaksikan keindahan nur Allah, keindahan musyahadah kepada Allah. Jadi kita dah melihat di sini ada 5 peringkat basirah. 5 peringkat basirah secara umum. Ini peringkat yang kelima ni, dia bukan takut lagi dah dengan Dajjal. Dia tengok Dajjal tak ada apa-apa. Tengok Dajjal tak ada apa-apa dah. Kan? Dia tengok tipu Dajjal senyum je. Kenapa? Dia tak ambil borak dah. Bukan tak ambil borak dia tinggalkan, bukan. Maknanya dia tak ambil borak, maknanya tidak mengesani hati dia. Segala yang berlaku di dunia tak terkesan pada hati dia. Kenapa? Kerana nafsunya telah lebur, hancur di bawah kehebatan cahaya Allah tadi, yang telah menyentuh hati dia. Yang telah menyentuh hati dia. Jadi sebab tu benda ni sebenarnya saya cakap ni teori lah. Kita tak sampai lagi, tapi itu ke arah situ. Mereka yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengenal dia, sayang dia, cinta dia, sehingga barulah dia boleh benar-benar mentauhidkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru benar-benar dia boleh mengesakan Allah, baru benar-benar dia boleh mengabdikan diri dia kepada Allah sepenuhnya. Kerana segala yang ada pada bila dia mengenal Allah, cahaya telah sampai kepada peringkat yang hakul basirah. Hakul basirah. Jadi sebab itulah di sini kita lihat, jangan sampai kita tercebur ke dalam basirah yang pertama dan kedua. Apa basirah yang pertama? Wa iyazubillahi min zalik, yang kita telah bacakan, kita telah sampaikan. Iaitu yang pertama, iaitu basirah disebut mautul basirah, fasadatul basirah. Basirah yang mati, langsung tak kenal Allah, tak kenal kebenaran. Ataupun basirah yang rosak, kan. Yang kedua ialah masdudatul basirah. Basirah ada iman, ada Islam, ada, tapi tertutup. Ini untuk orang-orang yang tidak duduk dalam tarbiyah, orang yang tidak duduk dalam jalan mengenal Allah, tidak duduk dalam jalan jihad, dalam perjuangan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Mereka yang tidak duduk dalam 3 sunnah besar ini, maka mereka akan tertutup, masdudatul basirah, hati mereka akan tertutup. Sebab tu kita kena faham, untuk duduk dalam dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah, sunnah yang besar ini, maka kita perlukan kepada beberapa perkara. Contohnya rukun-rukun, rukun-rukun yang ada. Kalau tarbiyah tu contohnya sekurang-kurangnya 3 rukun. Yang pertama, kena ada murabbi, kita kena ada guru.
Kerana ada mursyid naqib. Saya pernah duduk dekat UIA dulu. Satu ketika kami ada forum. Dalam forum tu saya sebut tentang mursyid, ataupun saya sebut tentang murabbi misali. Maksud saya sebut tentang murabbi misali. Jadi murabbi misali ni ada seorang apa namanya, ustaz lah, ahli panel lah. Dia macam mana bangkang lah cakap saya ni. Dia kata mana ada murabbi misali. Dia seorang Chinese yang masuk Islam. Kemudian dia belajar, pergi belajar, dan kemudian dia jadi ustaz lah. Ustaz terkenal jugalah kan, sebab dia punya kepetahan bercakap sebagainya. Jadi mana ada murabbi sekarang ni, mursyid mana ada, tak ada. Kalau cari tak jumpa lah. Jadi kalau kita belajar kat universiti, belajar dengan profesor nama dia, tapi dia jumpa pelajar pun sekali-sekali je dia jumpa pelajar. Dia kalau jumpa pelajar pun tak menyentuh hatinya, menyentuh akal saja. Dia boleh buat tesis yang panjang, tetapi dia tidak boleh membentuk manusia, jiwanya, untuk membina basirah anak murid dia. Tak boleh nak bentuk basirah anak murid dia. Kenapa tak boleh bentuk basirah anak murid? Sebab dia pun dapat macam itu juga. Tak ada guru, dan gurunya pula tidak ada sanad. Itu bahaya kan. Jadi sebab itulah dia sekadar kan, ada ilmu. Ini disebut masdudatul basirah. Masdudatul basirah ni ialah orang yang awam. Kemudian selepas itu peringkatnya syu'aul basirah, kan, mata hati yang terbuka. Jadi masdudatul basirah ni mata hati yang tertutup, dan syu'aul basirah mata hati yang terbuka. Maknanya Allah bagi apa? Allah bagi cahaya, maka dia boleh nampak sikit. Dia boleh nampak, boleh berfikir. Ini dipanggil kan, nurul aql, nurul ilm, cahaya ilmu, cahaya akal. Digunakan akal, dia berfikir. Tengok sains, bincang, kan, maka dia rasa adanya Allah, adanya kehebatan Allah. Dia tengok yang ini pula adanya kehebatan Allah. Maksudnya akal dia, digunakan cahaya akal dia. Yang ini dipanggil syu'aul basirah. Maknanya basirah mula dibuka. Jadi yang ini kan, macam mana kita nak tahu kita berada di peringkat ini? Peringkat yang ketiga ni merupakan mubtadiin, iaitu permulaan kepada orang yang duduk dalam tarbiyah. Kalau kita bayangkan, kita duduk dalam tarbiyah, madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mubtadiin ini macam kita kata tadika. Macam kita kata tadika. Tadika ni maknanya dia baru nak belajar baca, baru nak belajar tengok pokok, nampak Allah, macam tu kan. Allah jadikan, Allah Maha berkuasa. Menggunakan akal dia. Maka di peringkat ini, tapi inilah peringkat permulaan kepada tarbiyah, perjalanan tadi. Maka di peringkat ini kita lihat apa yang kita rasa paling kuat sekali, paling ringan lah, bukan kuat, paling ringan sekali. Kita akan merasa kita hamba. Kita rasa saya ni hamba Allah, saya ni hamba Allah. Jadi bila kita rasa saya hamba Allah, kemudian Allah dekat dengan saya, itu baru peringkat syu'aul basirah. Jadi saya hamba Allah, Allah dekat dengan kita. Kita tengok ini baru menggunakan ilmu, kan, cahaya nurul ilm ataupun nurul aql, baru menggunakan akal kita. Berfikir, menganalisa, mengkaji. Kemudian selepas daripada itu, barulah sampai, lama-lama kita berfikir, kita berzikir, kita buang dosa-dosa kita bermujahadah sebagainya, maka sampailah kepada kita disebut ainul basirah yang keempat. Dan ainul basirah khasah salikin, itu satu pandangan. Maknanya kita dah tak tengok lagi dengan akal kita semata-mata, kita melihat dah ilmu yakin, dan akal tadi menjadi ilmu yakin, keyakinan. Jadi kita melihat dah ainul basirah, kita memandang dengan basirah, dengan iman. Memandang dengan iman, maka kita mula berkenalan dengan Allah, mula rasa sayang ke Allah, mula rasa kehebatan Allah. Rasa, bukan tahu. Peringkat syu'aul basirah tu peringkat dia baru tahu. Kan? Baru tahu je. Ainul basirah dia rasa. Dia rasa. Yang tadi tahu Allah ada, kemudian dia rasa Allah dekat dengan dia. Rasanya Allah dekat, gitu je. Rasanya Allah dekat dengan dia, rasanya dia hamba. Dan ainul basirah,
Dia bukan rasa dekat dan rasa hamba lagi. Lebih lagi, dia melihat dengan iman. Dia mendengar dengan iman. Ainul basirah ni pandangan mata hati dia. Dia memandang dengan pandangan mata hati. Khasah salikan, khas untuk orang yang berjalan menuju kepada Allah. Orang duduk tarbiyah. Jadi dah mula melihat. Maka dia dah mula melihat af'al Allah, perbuatan Allah satu. Dia melihat sifat Allah satu. Dia melihat nama-nama Allah satu. Satu. Inilah orang al-mukarrabin. Orang yang nak berjuang, minimal orang nak berjuang ni nak ainul basirah. Sebab tu saya kata di akhir zaman ni, nak lawan Dajjal ni, kita perlu kepada ma'unah dan karamah. Ma'unah dan karamah ni dapat daripada peringkat ainul basirah. Tak cukup sekadar kita guna akal kita. Kita kena proses hati kita. Kita kena proses jiwa kita. Dan ainul basirah. Jadi ainul basirah ni lah. Tetapi dalam hati kita masih lagi ada kelemahan-kelemahan nafsu, kelemahan-kelemahan dunia masih ada lagi. Sehingga kadang-kadang jatuh, kadang-kadang naik, kadang jatuh, kadang naik, kadang jatuh, kadang naik. Sampailah kita kepada proses, sampailah kepada menuju kesempurnaan, dipanggil hakul basirah. Ini para rasul yang maksum ni. Juga tak mustahil para siddiqin. Dia bukan rasul, dia bukan nabi, tetapi dia boleh menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendekati nabi dan rasul, kan, iaitu siddiqin. Hakul basiran, orang yang dah usul, orang yang telah sampai. Dia bukan lagi al-mukarrabin. Al-mukarrabin ni ainul basirah tadi, kan. Usul ini orang dah wasilin, orang yang sampai tadi, itu dipanggil orang yang hakul basirah. Hakul basir, orang yang ainul basirah ni pun dia dah boleh tenggelam dah. Dia dah boleh tenggelam dah dengan kehebatan Allah. Sehingga sampai peringkat dia merasakan bahawa segala sifat-sifat Allah menyebabkan dia ni kerdil, kosong, tak ada apa-apa. Itu ainul basirah pun dah rasa dah. Tapi hakul basirah langsung tak ada dah. Dia hanya mentauhidkan Allah. Dia hanya mentauhidkan. Tidak ada kesampingan-kesampingan. Dia sayang kepada diri dia, sayang kepada kawan-kawan dia, sayang kepada anak dia, sayang kepada harta, tak ada dah. Nafsu dah lebur, nafsu dah hancur. Kenapa? Kerana dia dah mengenal Allah. Allah beri cahaya ilahi, cahaya al-haq, nurul haq, yang menyebabkan dia menyaksikan, basirah dia menyaksikan Allah tadi, sehingga akhirnya dia melangkaui nafsu dia. Nafsu dia dah tak rasa apa-apa. Macam kita lah. Contohnya kita suka apa? Suka makan tom yam. Masa peringkat budak-budak remaja makan tom yam, kita makan bantai tom yam betul-betul habis. Bila dah masuk umur 40 tahun, 50 tahun, kita dah tak boleh makan tom yam. Kenapa? Takut sakit ni lah, sakit tu. Kita mula dah tak selera nak makan. Makan juga sekadarnya je. Mula dah sampai peringkat umur kita lebih tinggi, banyak kita sebut dari fizikal kita, kan, kita tak makan pun tak apa. Makan bila perlu je, ataupun tak makan pun tak apa. Kita makan, kenapa makan? Sekadar nak jaga kesihatan. Itulah hakul basirah ni, peringkat yang mana hati dia sebenarnya tak rasa pun nak apa sahaja dunia ni, tak rasa pun. Tapi kenapa dia bekerja? Dia masih bekerja. Kenapa dia berkahwin? Masih lagi berkahwin. Kenapa ada anak-anak? Kenapa ada semua yang ni? Kerana Allah perintah. Hanya nak ibadah kepada Allah. Ubudiyah lillahi wahdah. Kenapa dia berkawan? Kerana Allah perintah kita bersaudara. Kan? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Allah perintah bersaudara, sebab tu dia berkawan. Kenapa dia melakukan amal? Allah perintah dia beramal. Dan wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat. Orang yang beriman, yang tak rugi ni beriman, orang yang beramal soleh. Allah perintah beramal. Maka dia jadi kerja tu ibadah, belajar tu ibadah, semua jadi ibadah. Berkawan itu beribadah, berkahwin ibadah, semua ibadah. Dah tak ada dah selain daripada ibadah. Ubudiyah lillahi wahdah. Ini orang yang hakul yakin hati dia ni, kan. Sebab tu dia jangan kita tengok tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang orientalis kata apa? Dia kahwin 9 orang. Ramainya kahwin ni, orang nafsu ni banyak ni. Banyak nafsu. Rasulullah bukan macam tu. Rasulullah dah mengenal Allah, sehingga nafsu dia telah dikontrol, dikawal. Nafsunya lebur, dia dah bersama Allah. Tapi dia berkahwin. Kenapa dia berkahwin? Kerana perintah Allah.
Allah pernah jadilah perkahwinan itu abadiah, ibadah. Ibadah perkahwinan itu. Sembahyang ibadah, berkahwin ibadah, berkawan ibadah, jadi Amirul Mukminin, jadi pemerintah ibadah, semua ibadah. Ini hakul basirah. Nabi dah sampai satu peringkat melihat Allah, mendengar, menyaksikan cahaya Allah tadi tu. Sampai peringkat Nabi dipanggil oleh Allah naik ke Sidratul Muntaha kan. Rasulullah sampai peringkat yang paling tinggi, maknanya nafsu dia, kehendak dia, hajat pada dunia ni tak ada dah. Tak ada dah. Walaupun bukan kita kata nafsu ni dah tak ada dipotong, tak, nafsu ada lagi, tapi dia dah boleh kontrol dengan sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah contoh. Kan? Kita dah lama tak jumpa mak ayah kita, katalah mak ayah kita hidup lagi, ataupun anak kita. Dah lama tak jumpa, kita ada di luar negara. Kita dah ada luar negara. Kita bekerja sebagai engineer, belajar atau sebagainya. Bila balik kampung, balik tempat ni, jumpa ayah mak kita ataupun jumpa anak-anak kita yang kita rindu, yang kita sayang sangat. Lama nak jumpa tak boleh. Maka bila jumpa tu, kita jumpa dia, tak jumpa lain dah. Duduk depan dia, cakap dengan dia, buat apa sama-sama dengan mak ayah ni. Rindu sangat kat mak ayah kita. Rindu sangat, sayang sangat kat mak ayah kita. Mak ayah kita pula masak macam-macam, suruh makan. Ni lah anak aku suka makan cucuk kodok ni, anak aku suka makan kuih ni, air ni. Dia buat semua sebab anak dia. Anak nak balik, anak dia yang sayang. Masa tu lupa dah yang lain. Dia sayang mak dia, mak masak apa ni? Oh, lama tak makan mak masak ni kan. Bagi orang yang tak ada mak, rindu kat mak, menangis je lah. Mak dah meninggal dunia, ayah meninggal, menangis kan. Tapi sudut sayang tadi, sehingga kita terlupa yang lain. Terlupa yang lain. Kan? Begitulah kita dengan Allah. Bila kita sampai peringkat sayang pada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, merendahkan diri pada Allah, hakul yaqin, hakul basirah. Kan? Jadi bila sampai peringkat itu, kita dah nampak yang lain ni tak ada apa dah. Tak terfikir pun. Tak teringat pun. Tak ingin pun. Kita hanya inginkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang digambarkan oleh tuan-tuan guru kita, ahli mursyid, ataupun kita muhakkikin, ulama yang muhakkikin, ulama yang berpegang dengan al-haq, bukan ulama usu'. Ulama yang berpegang dengan al-haq itu dikata apa? Apabila hamba itu telah mencapai, seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat rendah diri, tawaduk, tadaruk, hakikat sayang, hakikat mengagungkan Allah, bergantung kepada Allah, kecuali setelah hatinya bersinar dengan cahaya penyaksian, syahadah, nur syahadah tadi. Yang mana syahadah itu, ketika itu dia menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, menyaksikan keagungan Allah, kesayangan, sayang Allah tadi, sebagainya tadi saya sebut, maka hancurlah. Cahaya itu akan menghancurkan sayang yang lain, menghancurkan fokus yang lain, menghancurkan apa yang ada yang lain. Kita macam mana? Maka hancur leburlah nafsu mereka. Hancur leburlah nafsu mereka. Keinginan melangkaui batas syariat, habis hancur. Ini proses orang yang telah mencapai peringkat hakul basirah. Tapi kalau kita tak sampai lagi, tak apa. Kita dalam perjalanan, kita masih lagi banyak hari ni, kita sembahyang pun dengan nafsu. Allahu Akbar. Bukan Allah SWT yang menjadi fokus kita, menjadi ingatan kita, menjadi keagungan kita, rindu kita. Saya sembahyang, kita, hati kita, basirah kita masih lagi melihat dunia, maka dunia masuk dalam hati kita. Kita teringat, oh aku tak habis lagi masak, oh aku tak habis lagi buat ni, aku tak habis lagi buat tu. Maka basirah kita melihat dunia, nafsu kita itu menguasai lagi, maka sembahyang kita tak sampai lagi lah. Ubudiyah lillahi wahdah, tak sampai lagi. Khusyuk kita tak sampai khusyuk. Jadi bila Allah kata khasyi'in, orang yang khusyuk, kita tak masuk lagi. Al-ikhlas, nak sampai ikhlas, tak masuk lagi ikhlas. Orang yang sayang Allah, tak masuk lagi. As-sabirin, tak masuk lagi. Kenapa? Kerana dunia tadi masih lagi menguasai hati kita. Nafsu tadi masih lagi menguasai hati. Sebab nafsu tu belum sampai ke peringkat
yang boleh dileburkan dengan cahaya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang telah duduk dalam hakul basirah ini, peringkat ini, maka dia akan istiqamah, kerana nafsu tak kacau dah. Dia nak tidur pun sekejap bangun, sekejap bangun, sekejap bangun. Kenapa dia nak terbangun-terbangun tu? Nak buang air ke? Bukan. Dia bangun kerana teringat nak sembahyang, nak sujud ke Allah, nak rokok ke Allah, nak terima kasih ke Allah, nak mengagungkan Allah. Sampai tidur pun dia berzikir. Sampai tidur pun dia berzikir. Berzikir bukan waktu tertentu je, bukan waktu ada kenduri je, tahlil. Berzikir bukan lagi waktu-waktu pagi dan petang sahaja. Berzikir setiap saat, setiap detik. Setiap detik dia Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Allah, Allah, Allahu, Allahu, Hu. Tu yang kita dengar hak dalam tu sebenarnya ialah dia mengagungkan Allah. Jadi maka jadilah dia boleh konsisten. Ini kemuncak kepada istiqamah. Kemuncak istiqamah apabila nafsu itu telah dileburkan dengan ma'rifatullah. Bila nafsu telah dileburkan dengan ma'rifatullah, kan, maka pada ketika itu kita akan capai kepada peringkat istiqamah. Sampai kepada tengah sembahyang teringat PRN Melaka. Ini lagi parah. Lagi parah. Itulah kita nak menang sangat, sampai peringkat, kan, PRN masuk dalam hati kita. Oh, subhanallah. Subhanallah. Mensyirikkan Allah. Banyakkan baca Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Banyakkan baca Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Kita sembahyang kita ingat benda lain, tu syirik. Kita sembahyang ingat benda lain, syirik. Kita sedekah ke orang, ikhlas, saya ikhlas, tapi ada juga saya harapkan sesuatu yang lain, itu syirik. Kita harapkan dia bantu kita pula. Kita bagi dia sesuatu supaya dia undi kita pula. Kita bagi hadiah kat dia. Saya hadiah ni kerana Allah ni makcik, bagi, ambillah makcik, saya bagi RM50 kerana Allah ni makcik, kan, bagi duit, sampai bagi duit, kan. Harapan kita, matlamat kita, hajat kita supaya diundi kita, syirik. Syirik yang besar, syirik yang kecil lah. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Itu saya serahkan pada qadhi lah, mufti lah nak buat fatwa. Saya tak nak bagi fatwa. Tapi bila kita menduakan Allah, tu syirik lah. Allah firman apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak aku perintahkan kamu untuk kamu beribadah kepada Allah. Untuk kamu beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan dia dengan ibadah yang lurus, agama yang lurus. Anda sebut kat sini, banyak Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita, tapi kita tak sampai lagi. Hakul basirah, hakul yakin tak sampai lagi. Tak apa, kita istighfar ke Allah. Banyakkan istighfar, tak apa. Sebab kita tak kuat lagi. Hati kita ni dah ditarbiah dengan dunia, sehingga kita sayang kat dunia lebih. Emosi kita pada kepentingan diri kita di dunia ni. Itu emosi kita. Betul ke tu? Masih tak bersih lah, kita kena baikilah. Baiki lagi. Tapi tak apa, kita jangan putus asa. Itulah peluang kita nak bertaubat, peluang kita nak minta ampun ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita putus asa pula. Baik, apabila telah sampai kepada peringkat leburnya nafsu dengan keagungan Allah, leburnya nafsu dengan ma'rifatullah, kenal Allah tadi, maka kita akan sampai kepada hakikat istiqamah. Dan istiqamah dalam menetapi kebenaran yang hakiki untuk kita bersama dengan Islam dan perjuangan Islam. Baru kita boleh berjuang untuk Islam dan untuk melahirkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah iaitu akhlak yang mulia. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kita melihatkan hal ini, bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini, kita kena tengok balik diri kita. Sebenarnya basirah kita, mata hati kita masih jauh lagi.
Kita masih jauh lagi, kita kena proses lagi, bersihkan hati kita. Macam mana nak proses hati diri kita ni, kan? Sebab Allah SWT ni dia maha pengasih, maha penyayang. Tentu Allah tunjukkan kita jalankan banyak caranya lah. Antaranya ialah kita, yang menghalang kita apa? Yang menghalang kita ialah dosa kita, nafsu kita, syahwat kita. Kita kena lawan dia. Lawan ni disebut mujahadah. Jadi mujahadah ni kena lawan lah pelan-pelan, tinggalkan apa yang Allah tak suka. Kalau Allah tak suka, kita tinggalkan. Apa yang Allah suka, kita buat. Dan kemudian di sinilah kita akan mula melihat tentang beberapa perkara. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang hal ini, tentang bagaimana perkara ini akan membawa maksud, dalam tarbiyah itu, iaitu kita akan memahami lagi, insyaAllah memperdalami lagi berkenaan nurul aql, ataupun kita kata sebagai bila dibukakan cahaya tadi, kemudian nurul qalb ataupun ilmu yakin, akal, ilmu yakin, ainul basirah, kan hakul basirah, nurul haq. InsyaAllah kita akan bincang lagi pada masa-masa, pada besok apa? Besok Khamis. InsyaAllah kita akan bincang besok, sehingga kita akan melihat akan berlakulah natijah dia daripada perkara-perkara tersebut. Kita dah sebut dah, bila syu'ul basirah, bila Allah buka pintu cahaya, kita mula rasa kenal Allah sikit-sikit, mula rasa nak dekat Allah, mula rasa Allah dekat dengan kita. Kemudian bila sampai kepada ainul basirah, kita mula rasa sayang, kasih ke Allah, perasaan kita bukan saja dekat, kita rasa sayang, kasih ke Allah, kita rasa nak bergantung, harap pada Allah. Dan hakul basirah, kita tinggalkan yang lain. Hati tu bukan fizikal masih lagi sama. Hati tu, perasaan tu, iman tu, kita dah tak nampak dah yang lain kita. Ini peringkat yang paling tinggi. Kita hanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlakulah fana, berlakulah baqa dan sebagainya, yang insya-Allah kita akan bincang nanti. Kita bila sampai kepada peringkat itu, maka kita akan menjadi seorang yang benar-benar mengenal Allah. Dan insya-Allah pada masa itu kita akan mulalah kita kata memahami hakikat hamba Allah. Jadi lepas tu, habis daripada kita faham sikit tu, ilmu yakin, ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin, contohnya kita bincang sikit tu. Kemudian kita akan lihat macam mana nak melaksanakan kerja-kerja, amal-amal yang boleh bawa kepada basirah tu. Macam mana nak proses, kita akan bincang. Jadi yang penting ni macam mana nak proses. Nanti bau introduction ni, pengenalan. Dan salah satu daripada perkara yang kita akan buat disebut sebagai salatul daim. Ramai orang cerita pasal ni, tapi macam mana yang kita nak cuba sampaikan, insya-Allah nanti insya-Allah kita akan sama doalah supaya Allah memberikan taufiknya, hidayahnya, maunahnya, karamahnya, rahmatnya, barakahnya kepada kita, supaya kita benar-benar boleh faham akan perkara yang asas ini, yang menjadi asas kepada tarbiyah. Orang tak faham, orang ingat tarbiyah ni apa? Pergi usrah, setakat pergi usrah, dengar nakibnya berceramah, kan, lepas tu balik tak ada apa-apa berlaku, sama. Maka jadilah usrah itu, program itu hambar. Adalah rasa sikit-sikit, seronok sama sahabat sebagainya, tapi setakat tu aja. Tidak melahirkan kekuatan kita mengenal Allah, tidak melahirkan kekuatan kita berjuang. Sebab tu dakwah jadi hambar. Dakwah jadi hambar. Macam mana dakwah tu nak best? Tengok ustaz ni, kalau macam mana dakwah jadi best, apabila dia pandai lawak jenaka. Dia pandai lawak jenaka, dia best. Maka yang dicetus itu bukan hakul yakin, bukan hakul basirah. Yang dicetus bukan hakul basirah. Yang dicetus itu apa dia? Nafsu seronok. Ada ustaz pula boleh nyanyi cerita, boleh nyanyi apa namanya, Bollywood. Boleh nyanyi Hindustan. Ada ustaz pula dia menarik dengan cara dia bersyair, kan, bersyair. Ada ustaz dia menarik dengan macam-macam. Tetapi yang ditarik itu, yang disentuh itulah nafsu dia. Nafsu. Dia bukan hakul basirah. Bukan, yang disentuh itu bukan basirah. Jadi bila tidak disentuh basirah ni, proses ceramah, proses usrah, proses halaqah, proses program-program katibah, qiyamul lail, kan,
Kita kata daurah, jaulah, semua program-program yang ada itu dia jadi program yang hambar, tidak sampai kepada kekuatan, tidak melahirkan kan al-muqarrabin, tidak melahirkan al-wasilin, tidak melahirkan orang-orang yang boleh berjuang, orang-orang yang boleh bersama dengan perjuangan Islam yang istiqamah. Ini perkara-perkara yang perkara-perkara yang kita nak kena tengoklah pelan-pelan. Saya pun bukanlah hebat sangat tuan-tuan dan puan. Saya hanya minta pada Allah, ya Allah, dengan apa sedikit yang ada pada aku ni, Engkau berilah kepada kita semua sama-sama kefahaman. Dan supaya mudah-mudahan dengan kefahaman itu, mudah-mudahan ya Allah kami diberi pula kekuatan untuk mengamalkan. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat hidayah di akhir zaman dan bangkit bersama al-mahdiin dan al-misalin, banyak mahdiin yang menjadi contoh. Dan kemudian kita bersama dengan Taifah Mansurah. Saya tak ada apa-apa tuan-tuan, janganlah tanya saya apa-apa banyak-banyak, saya pun tak pandai. Saya cuma sampaikan apa yang sikit-sikit saya faham. Tapi kefahaman tu Allah akan bagi kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, berdasarkan kepada sejauh mana kita rendah diri kepada kebenaran Allah. Ada kalangan kita dapat saya cakap tak banyak sikit ni kan, tapi dapat banyak dia dapat. Ada sekarang kita ni tak dapat apa-apa, sikit je tak faham pun. Itu berdasarkan sejauh mana ketundukan hati kita, keikhlasan hati kita, kerendahan hati kita kepada kebenaran Allah. Sebab ini cahaya, ini bukan benda yang kita boleh dapat dengan kita belajar macam itu, setakat tahu-tahu, setakat dengar-dengar kan. Nak kena mengahir. Sebab tu tuan-tuan puan yang baru pertama kali dengar kuliah ni, tolonglah rujuk kepada kuliah-kuliah yang sebelum ni, kan dia ada sambungan ni. Sambungan mudah-mudahan kita fahamlah, tidak dekat tengah-tengah aja, insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه يكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك واسك اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفؤوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni insya-Allah 9.30 ada program saya akan buat sekitar PRN Melaka. Kita tentu sikitlah insya-Allah. Assalamualaikum.